Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar PAD 240 kelas 3D. Okey. So, Madam minta maaf kerana tak silap Madam minggu lepas kan tak ada kelas dengan Madam, betul tak? Betul, Madam. Sebab Madam pergi mengutip data Ahad. Yalah. So Madam telah pergi ke Rantau Panjang mengutip data. Alhamdulillah lah semua berjalan lancar. Okay, so pada minggu ini kita akan masih back on track. So kita pun dah minggu ketiga. Alhamdulillah. Tapi perasan tak semua benda sangat cepat berlaku. Kita rasa kita baru je daftar subjek. Tiba-tiba minggu ni dah minggu ketiga kan. Okay. So bagi yang tak mengenali Madam, rasa tak ada. Ada yang tak kenal Madam, insyaAllah lah kan semua orang kenal lah kot Madam yang riuh ini. Madam Eva ataupun Madam Nur Farizah Johari. Okay, so SOW ada dah ke Madam bagi pada semua? Ada dah ke? Okay, ni Masuk dalam modul tu kan? Ada dalam modul tu kan? Tapi yang ni yang terbaru yang RP baru beri pada Madam. So kadang-kadang kerana lambat ni kerana terdapat beberapa perubahan yang dibuat di peringkat resource person. Jadi tu yang lambat tu. Okay, so basically sama saja. Okay, so untuk tutorial. Okay, dah belajar dah ke lecture dengan pensyarah sebelum ni? Siapa? Miss Azlin ke? Dah. Okay, dah belajar ke? Dah belajar topik apa? Boleh Madam tahu? Chapter 1. Chapter 1. Habis dah? Habis dah. Alhamdulillah. Okay. So, kalau kamu tengok kat sini, kita masih lagi ada test 10%, quiz 5%, assignment termasuklah report dan presentation kita ada 25% dan final exam kita 60%. So yang seperti mana Madam tengok soalan-soalan exam lepas, soalan PAD 240 lah yang paling direct. Maknanya di antara subjek-subjek lain, so kita tahu bila ODL untuk mengelakkan plagiarism, lecturer suka buat soalan yang macam pusing sikit. Okay. Ni bukan lecturer, resource person kan. Tetapi Madam tengok dalam PAD 240 ni soalannya agak strict. Okay. Tapi mudahlah kerana PAD 240 ni dia tidaklah semudah PAD 120. Okay. Ianya tidaklah semudah PAD 120. Maksudnya Madam kata 120 tu dia lebih ringkas. Tetapi 240 ni dia lebih mendalam sikit. Okay. So untuk hari ini Madam sebenarnya nak bagi assignment tu sekejap ni tengok, tak ada. Okay, RP tak ada bagi assignment. Tapi untuk SOW, sekejap Madam tengok. Untuk assignment, okay, Madam ada bagi ni kan. Madam ada bagi, Madam ada bagi modul, betul tak? Okay, Miss Azlin dia ajar guna slide ke guna apa? Ke guna modul Madam ni? Guna modul. Ya, okey lah sebab kita takut. Okay, so ini adalah soalan assignment yang dulu. Okay. Madam rasa kita maybe boleh gunakan soalan assignment ni. Okay. So soalan assignment pertama, describe the functions of Yang di-Pertuan Agong as Malaysia's head of state. Okay. Describe the ministries and the portfolio of Malaysian Cabinet 2021 under Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nampak Madam dah kena tukar sebab ni dah nombor 2 tu macam dah tak relevan dengan situasi sekarang. Kita dah kena tukar Ismail Sabri lah. Yang ketiga, Dewan Rakyat is one house in Malaysian Parliament, discuss its membership, appointment and termination and issues. Yang ni pun masih lagi relevan. Malaysia Federal Constitution has guaranteed the independence of judiciary in its judiciary administration. Discuss the independence of judiciary in Malaysia is stated in the Malaysian Federal Constitution. Assess, okay, nilaikan kekuatan dan kelemahan 5 parti yang dominan di Malaysia iaitu PPBM, UMNO, PAS, PKR and DAP. And then describe sisters in Islam as one of the interest group in Malaysia. Kita ada lagi berapa lagi soalan? Kita ada 6 soalan. So kamu satu grup ada berapa orang satu grup ada 27, betul kan? Betul. Betul. So 27 kalau bahagi dengan 6 berapa? 5 orang.
Kalau 4 soalan, kalau 4 orang satu grup cukup ke? Cukup ke 6 soalan ni atau madam kena buat lagi? Okay. Cuba kira-kira. So yang ni nombor 2 madam akan tukar. Okay. Okay. Cuba tengok kalau 27 bahagi dengan 4 berapa? Orang diam ni madam pula. 27 bahagi 4. 6.75. 6 grup. 75 tu lebih 5 dah. Madam kena buat satu lagi soalan. Okay, so for the first thing is please form group of 4 members. Buat group 4 orang. Madam tak boleh ataupun Madam rasa kita okay kalau 4 orang sebab nanti tidak akan ada wujud macam sleeping partner ke apa ke kan. So kita nak 4 orang yang boleh buat assignment. Jangan ramai-ramai. Kalau ramai-ramai ni dia jadi passenger pula. Okay. So Madam akan tambah satu lagi topik sebab nampak nanti kalau 6 topik saja akan jadi ni lah. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. So kita ada 3 orang. So 3 orang yang akan terkeluar. So kita buat satu soalan lagi. Alright. So 3 ke 4 orang satu grup is okay. Kenapa semua senyap je ni? Madam ni macam cakap seorang je. Mana semua orang? Ada Ada madam. madam. Macam Madam. Muizzuddin pun dah tak buka dah ni. Biasa Muizzuddin lah suka buka. Okay. Kamera. Okay, tapi tak apalah. Asalkan kamu semua ada kat sini. Alright. Okay, sebab semua dah belajar. Okay, so okay, buat group dulu. Nanti kita akan cerita sikit sebanyak pasal assignment. Alright. Okay. So kamu dah siap chapter 1. Alright. Maknanya dah habis belajar. Susah ke senang korang? Boleh lah. Boleh lah, susah ke? Alright. Sebab itu, okay, sebab itu, okay, pada hari ini kita akan buat tutorial untuk membincangkan tentang chapter 1. Okay ke kelas? Madam akan panggil nama seorang-seorang. Kena jawablah. Boleh? Boleh? Alright. Nombor 1, government is A or B? Okay, government is A or B? A. Body exclusively exercise legitimate use of force in making regulation. Okay, satu badan yang secara eksklusifnya mengamalkan penggunaan kuasa yang sah. Okay, walaupun dia nak paksa dari segi undang-undang atau menjatuhkan hukuman, dia sah sebab dia adalah kerajaan. Okay, itu maksudnya. So the answer is A. Siapa yang jawab tu? Okay, dia nak tengok. Siapa yang jawab tu? Ni attendance ni kena tanda ni. Okay, takut kita terlupa sebab hari ni kelas. Okay dah. Ahmad Afiq, mana Ahmad Afiq? Ahmad Afiq ada ke? Ahmad Afiq bin Ahmad Kamal ada ke? Tak ada ke? Tak datang kelas ke hari ni? Muizzuddin, nombor 1, jawapan dia apa Muizzuddin? B. B, body of people that make and enforce law outside the country. No, Muizzuddin, the answer is A. Okay. Kita tidak buat kan undang-undang di luar negara. Kita hanya buat undang-undang. Kerajaan hanya buat undang-undang di dalam negara. So the answer is A. Okay. Number 2, why government must exist in the state? Okay, kenapakah kerajaan perlu wujud dalam sesebuah negara? A. Why? A. Yes. The answer is A, to systematically arrange the life of the society, untuk menyusun atur secara sistematik kehidupan masyarakat. Why? Kenapa kerajaan kena ada? Kerana tanpa kerajaan, hidup masyarakat akan menjadi kacau bilau. Number 3, monarchy is, okay, siapa dia? Atikah Jasmi. Apa dia monarki? A.
A, rule by one, yang diperintah oleh satu orang. Okay, itu beraja. Beraja ni dia duduk atas, raja ataupun sultan, seperti yang diamalkan di Brunei Darussalam, dia duduk di atas dan dia seorang je salah satunya pemerintah yang tunggal. Alright. Okay, number 4. Why Malaysia practice limited monarchy? Why Malaysia practice limited monarchy? Hani Zuhaili. Okay. A, madam. Ha? A. Okay, so kenapa Malaysia mengamalkan limited monarchy? We inherit this system from Malay Melaka. Okay, the answer is we have been colonized by British. Okay, sebab kalau Melaka masih lagi raja berkuasa mutlak. Okay, tetapi kerana kita dijajah oleh British, kuasa raja kita dikurangkan dan hanya melihat kepada kuasa hanyalah kepada ingat balik sejarah, agama dan adat istiadat, kerana British telah menyebabkan sistem kita menjadi limited monarchy dan dari British lah kita telah mewarisi sistem beraja yang terhad ini, seperti yang kita tengok sekarang di Britain. Tahu tak Prince William, Prince Charles, ada tahu tak kisah-kisah tu? Siapa lagi tu yang kahwin dengan Prince Harry tu? Kate Middleton. Siapa yang tak tahu langsung pasal nama-nama yang Meda sebut ni? Tahu sikit-sikit je. Mereka ada raja, iaitu Queen Elizabeth tu. Tetapi siapa yang menguruskan hal ehwal negara, ianya adalah siapa? Boris Johnson. Yes, very good. The Prime Minister. Macam kita lah. Kita ada sultan. Betul tak? Kita ada yang di Pertuan Agong. Tetapi adakah yang di Pertuan Agong yang menguruskan pentadbiran negara? No. Okay. Dia ataupun baginda hanyalah, tuanku hanyalah sebagai simbol. Yang betul-betul menguruskan negara adalah the Perdana Menteri, the Prime Minister. So, why we practice limited monarchy? Because we had been colonized by British. Okay, number 5. There are 2 types of monarchy which are, apa dia? I would like to call Izzat Fahmi. B. Iaitu absolute monarchy and constitutional monarchy. Yes, very good. Untuk yang A ni limited monarchy dengan constitutional monarchy adalah orang yang sama. Alright. Okay, number 6. I would like to call Syarul Ashraf ni nak teman adik ni. Amboi. Tantangan attendance juga. Okay, kalau kita tidak hadir ke kelas, janganlah tanda attendance. Tapi tak apalah, mungkin dia follow jugalah tu kelas. Okay, secara online ataupun secara online ataupun secara kat telefon lah, ataupun rakaman yang Meda akan beri nanti. Okay, so kita pergi kepada Anaki lah. Mana Anaki? Constitution Saudi Arabia practices. Okay, Anaki mana Anaki? Ada. Okay, Anaki, cuba jawab soalan Madam yang nombor 8 ni. Saudi Arabia. No, the answer is B, absolute monarchy. Arab Saudi, seperti kalau kamu baca nota-nota di atas-atas, ianya mengamalkan raja berkuasa mutlak. Kita yang mengamalkan constitutional monarchy. Risau main tengok kamu semua ni. Macam tak buat lagi, macam dah habis chapter pun tak ni lagi. Okay, number 9. Constitutional monarchy can be defined as, apa dia? Power of monarchy is limited by the constitution. Power of monarch is limited by the government. So what is the meaning? The true meaning, the real meaning, the exact meaning of constitutional monarchy. So, Meda nak call Haziq Azmi. Boleh Haziq? Boleh, Madam. Ya, Haziq. A. Yes. Kuasa raja itu dilimitkan oleh perlembagaan. Itu yang kita panggil dia sebagai constitutional monarchy atau nama lainnya limited monarchy. Alright. One of the countries that practice constitutional monarchy
is, okay, antara kedua-dua negara, nombor 10 kita dah dekat nombor 10 ni. Okay, kita zoom lah. Kalau korang tak nampak kan. Okay. Okay, antara salah satu negara mana yang mengamalkan constitutional monarchy? I would like to call Natasha Razali. So, the answer for question 10 is? B, madam. B, yes, very good. Britain. Indonesia tidak mengamalkan, dia tidak ada raja dalam sistem perdana. Very good, Natasha. Okay, 11. Is there any election in constitutional monarchy country? Ada ke pilihan raya dalam negara raja berperlembagaan? Ada ke tak ada pilihan raya? Tanya. Ada. Cepat. Madam nak panggil Adelina. Nurul Humairah. Ada tak? Humairah? Ada. Yes, macam negara kita mempunyai pilihan raya. Okay. Nombor 10. Okay, dah nombor 12 dah. What is the weakness of constitutional monarchy? Apakah kelemahan sistem monarki berperlembagaan? Okay. Okay, Adelina boleh jawab ke? Adelina boleh jawab? Adelina. Nur Adelina binti Rizalman. Ada ke? Adelina ada ke Adelina? Ada Adelina ni. Ada, madam. Adelina, apa jawapannya ni? What is the weakness of constitutional monarchy? Adelina, apa jawapan dia? A or B? Apakah kelemahan sistem monarki terhad ni atau berperlembagaan ni, raja berperlembagaan ni? Apa dia punya kelemahan? A or B? Okay lah, the answer is ruler has no power, only nominal power. Alright. So, number 13. Okay. Siapa nama lepas Adelina? Amira Syamimi. Okay. Amira. Ya, madam. Okay, republic is a government that the ruler is, apa maksud republic? Itu maksudnya. A or B? A or B? A. Bukan. B. Elected president rather than elected monarch. Okay, bila Madam tengok kamu jawab ni, Madam rasa, dah buat ke belum soalan ni? Dah buat ke belum semua? Belum, madam. Okay, macam ni. Kita ada berapa soalan. So, kalau Madam keep tanya tapi kamu semua tak faham. Ada banyak lagi soalan ni. 50 soalan guys. Okay, ABC. Okay. Boleh ke kalau Madam stop kelas and then kamu semua buat soalan ni? Boleh ke kelas? Sampai soalan nombor 50. Buat je 1A, 2B. Ada option pun A dengan B sahaja. Okay? Boleh, madam. Boleh ke? Boleh, Kamu macam kurang faham. Boleh. Okay, maybe soalan tak dibuat lagi. Kenapa semua macam lemau je? Stop. Senyap-senyap. Okay, Mek tanya kenapa semua macam penat, lemau je ke? Biasalah hari Ahad. Semua okey ke? Okay, Tak madam. kenapa tak bersemangat? Semua on kamera. On kamera. Mana nak tengok muka masing-masing. Mandi ke tak mandi? Najwa Nasfatin. Kenapa semua macam lemau je? Saya tengok muka masing-masing.
Syukria, okey ke tu? Kamai ada pokok ke kat resort tu? Resort Alif Syukri, janda baik. Nampak cara? Tak madam. Manalah tahu kan. Siti Salwa duduk mana dalam hotel tu? Duduk lah madam. Muizuddin duduk mana? Duduk library, madam. Kamu dah masuk. Kamu dah masuk kampus ke? Oh, bagus-bagus. Okay, elok-elok Okay. Nurul Humairah mana? Siapa lagi yang macam alam-alam buka kamera? Okay, macam ni. Madam tengok kamu ni macam dia tak apa-apa faham je. Betul ke? Macam tak faham dengan chapter 1 ni. Betul ke? Faham ke tak faham? Faham, madam. Ya ke? Siapa ni? Haziq ke? Faham? Okey, macam ni. Apa kata kan kalau semua orang lepas ni ada dua. Ada dua tugas. Pertama kita buat kumpulan and then kita pilihlah soalan assignment. Okey. Tapi tak boleh pilih juga lagi tu sebab madam kena tambah lagi satu soalan. Okey. Dan yang kedua, madam nak kamu semua buat soalan, buka kertas ke apa, buat 1A, 2B, 3 apa semua. Boleh ke? Boleh ke? And then kita boleh bincang. Boleh. Tak hantar pun tak apalah, tapi asal buat. Nanti kalau bila-bila madam minta bukti, suruh ni asalkan macam kamu buat. Okey. Macam ni, madam ajar kamu ada handphone kan. Madam kan dah bagi kamu punya, madam dah bagi soft copy. Betul tak? Ni kertas kan? Madam pula ajar ambil kertas. So kamu tengok nombor 1 A, nombor 2 B. Kata tutorial chapter 1. Okey, asal kamu buat and then barulah kita boleh bincang. Kalau tak macam ni, madam selok sorang. Faham tak, madam? Seorang-seorang tanya, madam lah yang jawab. Tapi tak apalah. Okey, sebelum kita terlambat lagi, kita stop dulu kelas and then kamu semua buat dulu latihan. Boleh ke sampai soalan nombor 1 sampai 50? Buat atas kertas ke, nak type dalam handphone ke, nak type tapi asal buatlah. Tulis je satu. Tak payah salin soalan 1A, 2B. Ataupun nak screenshot ke. Okay, screenshot soalan tu and then tick guna. Tak kisahlah warna-warni kamu tu. Boleh ke kelas? Boleh madam. Asal buat. Bila kamu buat, kamu akan faham. Buat sambil tengok modul. Barulah berkesan. Kalau tak berkesan. Okay, boleh. Madam bagi masa ada dalam 15 minit ni lagi. Madam tinggalkan dan buat soalan yang tu. Okay? Pesan juga Kak Syarul. Okay, so siapa ni yang Najwa Nasfatin, kamu masuk tapi kamu tak tanda attendance. Sila tanda. Okay. Dah tanda dah. Okay, sila tanda. Ahmad Afiq bin Kamal ni pun. Okay. Sila tanda attendance. Okay, kalau kamu datang kelas lah. Kalau tak datang, tak apalah. Tapi sometimes kita nak cakap pasal kehadiran ni pun susah sebab maybe dia follow selepas ini. Okay. Afiq tak ada ni. Alright. So pesan-pesan kat Afiq juga. Okay, boleh semua ya? Boleh, madam. Boleh madam. Okay, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, madam. Salam madam. Okay, buat terus. Hantar bila? Hantarlah. Masa nantilah, maknanya kalau minggu depan kita ni dah semua dah siap. Boleh? Boleh madam. Madam. Alright. Bye. Assalamualaikum. Salam. Salam madam. Salam, madam. Thank you madam.